Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in min wadin wa la yasaibar wasallim. Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatih wa khatim lima sabaq wan nasir al-haqq wal hadi ila siratal wa la yasaibar. Rabbi yasin wa tasya karim, Rabbi yasin wa tasya karim, Rabbi yasin alam al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, syukur dulu kita kepada Allah SWT pada malam ini. Giliran saya kuliah takmir Google Meet online, itu dalam malam Rabu untuk Rabu ini Masjid Bandar Spring Hill, dan sekali juga lah dengan hari Jumat malam 1 untuk Masjid Teluk Pelanduk 14, dan juga Saudaratul Redha hari Minggu, dan Ta'aniyah pada Jumat malam Sabtu akhir. Tajuk saya pada malam ini ialah penantian terakhir yang disediakan tuan fungsi masjid, tuan fungsi surau, tuan imam dan tuan imam, tuan Bilal, tuan Syiah, barisan azan kuasa surau dan masjid, hadirin hadirat dan ya Allah, semoga semuanya sihat walafiat dan berkatan Allah, terhindarlah daripada COVID-19, dan mudah-mudahan telah kenyaan kita telah mengambil 2 dos injection buat COVID-19. Mati tajuknya kami daripada Alkitab Al-Quran, penyelamat seksa kubur. Baca, siapa yang banyak baca Al-Quran terselamat aja pada seksa kubur. Yang banyak berkisar dalam buku ini ialah tentang surah Al-Mulk juzuk 29. Setiap yang hidup pasti mati, itu semua kita tahu. Tetapi perkataan mati itu adalah satu topik yang cukup sensitif kepada mereka yang mana yang terlalu cintakan keduniaan. Berbeza dengan golongan orang-orang yang beriman, yang bersedia bila-bila masa saja untuk menghadapi sakratul maut, kerana berpegang kepada janji Allah SWT. Kenapa kita harus takut pada kematian? Adakah kematian itu berlaku secara mengejut hingga manusia tidak mampu membuat persediaan? Mungkin ada yang mati secara mengejut, terlibat kemalangan contohnya, sakit jantung ataupun heart attack yang lebih sekali, dan berbagai-bagai lah. Mengikut kata ulama, wujud tanda-tanda ke atas seseorang yang akan menghadapi maut, tetapi dengan amalan dan pengetahuan saja yang membezakan keadaan kita pada tanda-tanda berkenaan. Rasulullah SAW diriwayatkan mampu menceritakan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya secara langsung akan kesukaran menghadapi maut dari awal akhirnya, berakhirnya lah ayat baginda. Imam Ghazali pula radhiyallahu ta'ala diriwayatkan memperolehi tanda-tanda hingga mampu menyediakan dirinya untuk menghadapi sakratul maut secara sendiri. Beliau menyediakan dengan segala-galanya, termasuk mandinya, wuduknya, serta kafannya sekali. Sungguh hebat, tuan-tuan.
Cuma ketika sampai di bahagian tubuh dan kepalanya saja, beliau memanggil abangnya iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk menyambung tugas berkenaan. Beliau wafat, Imam Ahmad bin Hanbali sedang mengkafankan mukanya. Adapun riwayat itu memperlihatkan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-Nya. Tanda diberikan untuk menginsafkan umat Islam supaya bertaubat dan bertawakal perjalanan menghadapinya, iaitu Allah. Bagaimanapun semua tanda ini akan berlaku kepada orang Islam sahaja. Itu bertuahnya kita orang Islam kalau yang ingat. Manakala orang kafir dan yang menyekutukan Allah, nyawa mereka akan terus direntak tanpa peringatan, sesuailah dengan kekufuran mereka kepada Allah Taala. Ya, tanda-tanda kematian terbagi kepada beberapa keadaan. Pertama, tanda 100 hari lagi sebelum mati. Ini kita lah ya. Ini adalah tanda yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, dengan semua orang Islam mendapat tanda ini. Cuma sama ada mereka sedar atau tidaknya sahaja. Tanda ini berlaku lazimnya selepas waktu asar, dengan seluruh tubuh dari hujung rambut hingga ujung kaki akan mengalami kegetaran ataupun menggigil, atau kata Melayu geliman. Tanda ini agak mengasyikkan dan sebaik berdetik di hati, mungkin ia bertanda akan mati bagi yang sedar. Keterangan ini akan henti dan hilang. Bagi mereka yang tidak mempunyai kesedaran atau hanyut dibuai dengan kenikmatan duniawi tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan lenyap begitu saja. Bagaimanapun perlu diingatkan kehadiran tanda ini adalah satu peluang yang amat terbaik untuk dimanfaatkan bagi mempersiapkan diri dengan amalan dan urusan yang dibawa atau ditinggalkan selepas mati. Itu tanda yang pertama tadi. Tanda yang kedua, 40 hari lagi sebelum mati. Mana tanda itu pada suatu hari, sekarang tinggal 40 hari. Tanda ini juga akan berlaku selepas asar, iaitu dengan pusat kita berdenyut-denyut. Pada ketika ini, daun yang tertulis nama kita akan gugur dari pokok yang terletaknya di atas arasy Allah. Malaikat maut akan mengambil daun berkenaan dan mulalah membuat persediaan ke atas kita. Di antaranya akan mula mengikut kita sepanjang masa. Pada suatu ketika, malaikat maut akan memperlihatkan wajahnya sekilas lalu. Dan jika ia terjadi, maka yang terpilih ini akan berasa seakan-akan bingung seketika. Walau malaikat maut ini wujud cuma seorang, tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. Itu semua kuasa Allah. Itulah tandanya yang kedua, berlaku pun lepas asar. Tanda yang ketiga, 7 hari lagi sebelum mati. Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah kesakitan ataupun penyakit. Misalnya orang yang sakit itu tidak lalu ataupun tak berselera untuk makan. Maklum dah sakit lama, mungkin 3 bulan, 6 bulan.
Tetapi secara tiba-tiba saja dia berselera untuk makan ataupun minum. Ini saya fikir tuan-tuan dan puan dan dengan saya ini mesti pernah dengar orang nak mati yang sakit lama. Orang berkata, hari ini dia nampaknya lalu makan berselera kan. Tapi esok lusa dia meninggal. Itu dah tunjukkan tadi, tanda 7 hari lagi sebelum mati hanya terjadi pada orang-orang berlaku musibah, kesakitan ataupun penyakit yang lama. Kalau itu ketika dia mati, Allah bagi dia selera rezeki. Dia nak bagi menyedap pada kaum keluarga yang menghadapinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda 3 hari lagi sebelum mati. Ini makin dekat. 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari. Kalau kita tahu daripada 1 hari lagi, maka sampai hari 3 hari lagi, alangkah banyaknya kita surat taubat ataupun menyelesaikan hutang piutang yang ada, mohon ampun dan maaf. Tetapi kita orang-orang Melayu ni kebanyakan dia kata itu buang tebiat. Tapi dalam kata buang tebiat itu ialah tanda-tanda nak dia pergi nak beritahu kita dah berlaku, barulah kita sedar, patut dah dia berkata dia punya rupa pun dia nak mati lagi. Tanda yang ketiga tadi, 3 hari dia mati. Yang keempat, tanda 3 hari lagi sebelum mati. Pada ketika ini akan berasa denyutan di tengah-tengah dahi kita, iaitu di antara dahi kanan dan dahi kiri. Ini pun berlaku selepas waktu asar. Jika tanda ini dapat dikesan, berpuasalah kita selepas itu, supaya perut kita tidak mengandungi banyak najis. Dan ini akan memudahkanlah urusan orang-orang yang akan memandikan jenazah kita nanti. Ketika ini juga mata hitam kita tidak akan bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit ini, hidungnya akan perlahan-lahan jatuh. Itu dikatakan orang Melayu kita ni, cuba pandang batang hidung, nampak tak? Kalau tak nampak, nak mati, inilah dia. Ya, iaitu hidungnya perlahan-lahan jatuh ataupun kendur. Dan ini dapat dikesan jika kita melihat dari bahagian sisi itu. Kalau tak nampak, patut cubalah tuan-tuan pandang batang hidung. Kalau tak nampak, itu dia lah kuno. Telinganya akan mula layu, dengan hujungnya akan beransur-ansur masuk ke dalam. Telapak kakinya atau ujung jari jemari kaki akan perlahan-lahan jatuh ke hadapan, yakni lurus dan sukar nak ditegakkan. Kita belum, kalau sekarang ni orang yang normal, 100 hari ke atas lagi dia mati. Kalau dia berlunjur, dia kaki, jari-jari kaki dia tu, lebih lagi jari anak-anak jari yang 4 tu, nampak dia mengikut ke atas sikit di bawah. Tetapi kalau dah nak mati, ialah dia akan lurus ke bawah. Tak ada lagi nak merengkuk ke atas. Sebab tadi seluruh badan dah kendur. Di dalam bab jenazah ada dah ni tanda-tanda nak mati. Yang pertama itu mata kabur tadi. Yang kedua terhadap hidung pandang tak nampak. Kalau ada lagi tidak garu badan kita, tangan ke badan bahagian kita tidak ada putih tulisnya. Kalau kita garu. Kalau ada lagi tu lambat dia mati.
Kalau dah nazak sangat, kita nak selut badannya, tak boleh lulus tangan kita sebab badannya pun telah kendur. Kendur tadilah hidungnya tunduk, telinga dia masuk ke dalam, dan jari kaki dia dah lurus. Itu 3 hari lagi nak mati. Yang kelima, tanda 1 hari lagi sebelum mati. 1 hari lagi, ada peluang lagi. Akan berlaku juga sampai asar, di mana kita merasakan satu denyutan di sebelah belakang. Tadi denyutan di dahi, melalui pusat, kena di dahi. Kemudian inilah lagi sehari lagi nak mati, denyutkan di sebelah belakang kepala kita, kawasan ubun. Dan ini bermakna kita tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya. Boleh jadi kita akan dijemput oleh Allah melalui malaikat maut di waktu tengah malam, pagi, tengah hari, ke zuhur sebelum asar. Mana asar kita dah kaku. Tanda akhir kematian. Benda ni tanda akhir kematiannya. Nanti terakhir tajuk kita tadi. Perkara ini berlaku keadaan di mana kita akan merasakan keadaan yang sangat sejuk di pusat. Dan akan turun ke sebelah pinggang sejuk itu. Dan seterusnya akan naik ke bahagian khalqum. Ketika ini hendaklah kita terus mengucap kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam kita baca tahiyat dalam ayat awal dan ayat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru mana aku naik saksi bahawasanya Tuhan semua melainkan Allah. Tetapi kalau kita cuba cucu kita ataupun anak kita lah, suruh dia mengucap dosa-dosa. Asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyah. Kita cek dan cucu kita. Asyhadu an la ilaha. Syahada yushahidu. Asyhadu. Ambil fi'il madhi dan mudhari' dan beramal baru jadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan berdiam. Dan ucap diam diri dan menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kepada Allah yang menghidupkan kita dan sekarang ini mematikan kita pula. Sesungguhnya marilah kita bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi antara orang-orang yang dipilihnya, yang akan diberikan kesedaran untuk lebih peka terhadap tanda-tanda mati ini tadi, supaya kita dapat membuat persiapan terakhir dalam usaha memohon keampunan sesama dari kita dan juga dari Allah Ta'ala. Memohon ampun sama manusia, urusan hutang-hutang dapat kita bereskan dan tunaikan. Oleh itu, jika kita atau isteri berhutang, bagilah tahu suami dan isteri ataupun isteri. Janganlah kita berhutang, suruhkan pada suami atau isteri. Takuti kalau kita mati dalam banyak hutang, kita ialah roh kita tak sampai ke aras. Pada hadis Nabi, ruhul mu'minin mu'allaqah. Roh orang yang beriman, roh orang beriman tergantung, mu'allaqah tergantung di awang-awangan. Ruhul muslimin mu'allaqah bidainihi, dengan sebab utangnya, hatta yuqda anhu, sehinggalah ada waris-waris yang terdekat untuk melunaskan hutangnya itu, barulah lepas roh itu ke aras. Kerana itu jugalah bila jenazah telah ada di atas bau anak-anak atau keluarga,
seorang daripada keluarga kita disuruh berkata-kata lah bab di jenazah dengan keluarga dan orang sekeliling, bagi salam siapa yang ada hutang dengan ataupun jenazah almarhum Allahyarham ini berhutang, silalah tuntut dengan keluarganya Syahnu bin Syahnu, ataupun ampunilah kesalahan dia, maafkanlah apa yang dia salah dan Rasul lakukan masa hidupnya. Itu yang gunanya tadi, ruhul mu'minin mu'allaqah bidani hatta yuqda anhu tadi. Bukan ruh orang tahmiang, ruh mukmin, orang yang beriman, orang yang sembahyang tu. Jadi kita janganlah kita berhutang. Wa ima dengan anak sekalipun, janganlah kita pinjam. Pinjam tu dah hutang dah. Minta duit ke anak, ataupun kita jangan nak seorang kalau tak ada duit langsung, jumpa kawan-kawan di kedai nak minum tak ada air, nak minum, minta duit RM10, besok aku ganti balik duit lain. Pinjam ni ada masalah pinjam ni kena ganti balik. Macam barang-barang telefon, dah telefon ni, handphone boleh pinjam sebab dia tidak luar, tak ada kurang kan tu juga handphone tu, cuma duit je lah kurang sikit. Kalau kita pinjam rokok sebatang, tak boleh. Pinjam batu asah, tak boleh. Sebab apa? Batu asah di asah je akan nipis batu asah tu. Rokok kalau kita nak pinjam, selalu orang yang mau perokok pinjam buat petang ganti balik. Pinjam, kalau minta tak apa, minta rokok sebatang, petang ganti balik. Kalau pinjam kau kena pulangkan balik yang kau pinjam tu. Itu jadi asap tadi jadikan balik, jadikan kau pula pinjam, itu baru boleh. Oleh itulah duit pun tak boleh pinjam. Kalau kecuali lah duit nak guna nak buat ubat, pulang boleh duit itu boleh. Dia buat ubat macam kata RM1.99 dan sebagainya dalam zaman dahulu lah. Pinta duit, so bayarkan dia, itu boleh. Itu buat pinjam lah. Jadi kita tadi kematian tadi tu, janganlah kita abaikan hidup dunia ni. Mewah sangat hidup kita di dunia ni, janganlah lupakan akhirat. Mewah kita di dunia ini, siapa bagi kemewahan? Dia usaha dari kita, tulang pakerat kita, mungkin ilmu kita hebat, anda dia dapat pekerjaan yang berbahagia, jadi mesti kita keluarga. Tapi siapa yang membaginya? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti ingat bersyukur padanya, kerana Allah itu sangat suka pada hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Apa juga yang kita bagi, kita bersyukur. Kita bersyukur ni bukan kerana dapat makan, dapat bini cantik, dapat duit gaji mahal. Kita bangun tidur pun bersyukur kerana kata panjangkan umur kami. Pinjamkan kami umur lagi, pinjamkan kami badan yang sihat lagi. Antara zuhur ke asar, kata panjang umur sampai ke zuhur, ke asar. Seterusnya berbagai banyak tempat syukur. Jadi bila kita bersyukur, kita ingatlah dalam Al-Quran tu, kita ingat apa dia punya surah apa, dan kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum, lain kapan ini azabul syadid. Ingatlah saya siapa kata Allah yang bersyukur atas apa yang kita bergerakkan pada dia itu akan tambah lagi. Siapa yang kufur, ingatlah azab wa amatlah pedih. Jadi kita tempat ini pinjaman, kita terus ingatlah pinjaman yang kita pinjam ni, roh kita semua di badan kita ni, tak ada satu pun hak mutlak kita. Isteri kita yang cantik, yang cun, bukan hak kita mutlak, dan juga anak cucu kita. Begitu juga anggota badan kita ni, semua roh yang punya, kita dia bagi pinjam. Dan itu kalau barang dia bagi pinjam, kita kena jaga sebaik mungkin. Contohnya oleh dunia, orang kita pinjam mutu kereta, kita gunakan dia sebaik-baik mungkin. Janganlah konon-konon orang pinjam kita berlanyak macam. Ini berlakulah pada biasa je, pada pihak tentera ke poli ke, yang ada kereta kerjaan, masuk dia masih lagi bosan, masuk dia tu menjerit. Kenapa? Benda kita punya. Kita ini benda kerjaan. Itu pun pinjam je lah. Jadi jangan pinjam kita buat dia. Begitulah nyawa kita, roh kita ini. Pinjaman kepada Allah SWT.
rumah pun begitu juga, isteri anak-anak pinjaman bukan hak untuk kita. Sebab kita satu hari akan dimatikan juga. Mentah-mentah lagi lah di zaman ni, zaman COVID ni. COVID mati yang tak menentu. Ada yang mati dekat bilik tidur, ada yang mati di jalan dekat parking motor, ada yang mati di hospital. Itulah. Jadi kita tengok ni COVID ini punlah satu daripada hukum Allah Ta'ala. Kerana kita manusia kebanyakan terlalu leka, alpa dan lalai. Jadi bila kita sembahyang tu korbanlah sikit sembahyang kita. Dah semuanya generasi warga emas biasanya ni, hendaklah kita jangan tinggalkan setiap sunat-sunat yang ada mengiringi waktu kita, ataupun sunat-sunat basmah malam, sunat-sunat yang tengah hari ataupun dua sebagainya. Kerana kita masuk warga emas ni, warga emas bermakna tidak berapa lama lagi kita akan dijemput. Kerana Nabi pun umurnya 63 tahun. Adalah separuh-separuh lebih daripada itu. Saya pun dah subsidi dah 72. Jadi kita subsidi itu kita jaga tentang subsidi. Jadi semoga dia bagi, seperti Allah bagi peluang untuk kita bertobat. Jalankanlah tobat malam. Semoga mati kita khusnul khatimah. Khatim lana bil Islam, bil iman, bil khatimah. Janganlah dengan su'il khatimah. Jadi sekat ini sajalah saya tazkirah pada saya bab kematian ini. Ini untuk sesi yang kedua bagi bulan Ogos 2020 atau Hijri 1443 Hijri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.